Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen emoji terakhir yang korang guna in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Dan terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Nini nak maklumkan pada si awak, di video ni Nini akan cuba untuk kecek Nini akan cuba untuk cakap standard bahasa Melayu sebabnya kita orang tak ada nak buat subtitle, nak kejar supaya seminggu at least ada satu video. Memang tak ada. Si awak ada rela hati duk nak tolong. Tiba tak agak tapi memang kita orang tak ada nak buat subtitle. Jadi kalau ada salah silap Nini dan kelemahan vocabulary Nini dalam bahasa standard Melayu tu, korang bolehlah betulkan dekat komen. Bukan kalau ada lah, memang akan ada. Sebelum gapa-gapa, minta tolong like sikit dah korang. Belanjalah like dekat video ni. Nak soki je. Sebab sekaluk lah. Jadi, hari ni Nini nak cerita pasal satu kejadian yang telah berlaku kepada viewers TikTok. Semoga selepas Nini buat video ni, dia mari tengok dekat YouTube dah. Ikhlas molek banyak. Cerita hari ni adalah mengenai pengalaman dia masa dia balik daripada Shah Alam Selangor ke Kelantan. Tanpa banyak-banyak cakap lagi, jomlah kita terus ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni diceritakan oleh Pok Cek, bukan nama sebenar, tapi nama panggilan yang sebenar. Kejadian ni berlaku pada awal bulan 6 tahun ni, 2024. Sebelum kita start cerita, untuk maklumat korang, Pok Cek ni diajar oleh umi dia untuk baca Quran setiap hari selepas solat maghrib. Memang rutin dia macam tu daripada kecil lagi. Cek ni bekerja dekat Shah Alam. Pada awal intro tadi Nini cakap cerita ni pasal daripada Shah Alam balik ke Kelantan kan? Sorry. Daripada Selangor lah senang cerita balik ke Kelantan. Cek ni bekerja dekat Shah Alam. Rumah sewa dia pula berada di Balakong. Kita mulakan cerita dengan kejadian pada hari dia nak balik ke Kelantan. Pada hari tersebut, selepas habis kerja, dia terus balik ke rumah. Sampai kat rumah, dia terus solat maghrib, mandi apa semua, and then dia tidur. Jadi pada hari tu dia tak baca Al-Quran. Dia nak tidur kejap sebelum dia nak long drive balik ke Kelantan. Tidur punya tidur, sehinggalah dia tersedar daripada tidur tu pada pukul 10.20 malam. Dalam hati dia cakap, nak sembahyang isyak dulu ke? Macam mana Sebabnya dia rasa nak kejar masa. Mengikut plan dia nak sampai dekat Kelantan pada awal pagi. Lepas tu Cik pun fikir, tak apalah, dia lah tu nak semaya dekat Genting Sempah nanti. Dia pun bangun daripada katil tu, terus basuh muka sikit, minum air sikit. Lepas tu terus capai semua barang-barang yang dia dah packing dan masukkan semua barang tu kat dalam kereta. At that time, kereta dia parking depan surau. Kemudian dia duduk dekat tempat driver and then panaskan enjin kereta. Semasa dia panaskan enjin kereta tu, dia termenung lah. Duk menung tu tiba-tiba Pok Cik melek tu. Pok Cik dengar macam ada someone tegur dia. Bila dah macam tu, dia pun teruslah toleh pusing untuk tengok siapa yang tegur dia. Tapi sebenarnya dia bunyi macam suara tu dekat sangat dengan telinga dia. Pok Cik macam confused sebenarnya. Siapa panggil aku?
Sebabnya panggilan cik tu hanya digunakan di Kelantan. Dekat Selangor memang tak ada satu orang pun yang panggil dia dengan nama tu. Tiba-tiba terdetik dalam hati dia, apa benda Iblis kau mengenak aku ni. Semasa ada lintasan tu dalam hati dia, masa dia tunggu untuk panaskan enjin tu, dia buka cermin ataupun tingkap kereta tu kan. And then selepas dia terlintas tu, tiba-tiba dia merasakan satu angin yang sejuk lalu dekat dia. Tanpa fikir panjang, cik pun mulakanlah perjalanan dia daripada Balakong ke Gombak. Pada masa tu, Nini cakap tadi pada awal bulan 6 kan. Nini tak sure ada apa event pada waktu tu. Adakah hari raya ataupun cuti sekolah ataupun raya Cina ke? Entahlah, Nini lupa pula nak buat research. Korang cuba komen, ada apa pada awal bulan 6 pada tahun ini? So, pada hari tu adalah peak season. Jadi, of course lah, ramai sangat perantau yang nak balik ke kampung, especially ke Kelantan. Nak dijadikan cerita, malam tu jam 1 km daripada Tor Gombak. Memang cik start dekat situ. Jam parah juga Bayangkanlah kalau hari biasa 1 km tu hanya mengambil masa mungkin 3 minit je. Tapi malam tu lekat dekat situ 1 jam. Siapa-siapa yang ingat jalan, kalau korang perasan, sebelum masuk Tor Gombak tu ada satu ngona. Dekat ngona tu ada hutan. Jadi bila cik duduk dekat situ, tengah jam ni, cik terperasan melalui anak mata dia, ada someone yang tengah perhatikan dia daripada hutan tu. Orang tu macam duk tengah tenung je cik ni. Sangat lama. Sepanjang cik stuck dekat ngona tu, sehinggalah cik ke depan sikit. And then cik baru perasan orang tu dah mula gerak untuk tinggalkan cik. Tapi dia bergerak, berjalan bukan macam ramai-ramai. Dia berjalan mengiring. Cik masa tu memang tak tengok direct lah kat orang tu. Memang dia nampak melalui hujung mata dia je. Dalam hati dia cakap, memang kena lah aku malam ni, kena lah aku. Oh, tak main so awak-awak tu berkali ni. Walaupun kita rasa macam tak ada apa-apa pun cerita dia ni kan. Tapi bagi situasi Pok Cik, dia sendiri bila dia nampak ada orang tengah tenung dia daripada hutan tu, dia memang rasa nervous gila. Rasa nak terkencing katanya. Sebabnya dia kan drive sorang-sorang. Jauh lagi perjalanan dia nak sampai dekat Kelantan. Lagi-lagi orang yang dekat hutan tu jalan mengiring. Dah sasah bukan orang kan. Lepas pada Tor Gombak tu, cik pun mulalah pecut kereta dia sikit sebab dia nak kejar solat isyak. Alhamdulillah, bila dia sampai dekat Petronas Genting Sempah tu, dia selesaikan solat isyak dia tu. Selesai dia solat isyak apa semua, dia pun nak mulakan perjalanan. Masa tu dia tengok jam dah pukul 12 malam. Dia terfikir-fikir juga nak teruskan ke tidak. Sebabnya dia takut dia mengantuk. Dan sebenarnya dia takut hantu. Tapi disebabkan semangat nak balik Kelantan memang lain macam pada hari tu, jadi dia teruskan juga. Dia memang paksa diri dia. Dalam perjalanan dia nak masuk ke highway Merapuh tu, alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku. Dia drive bertemankan lagu-lagu jiwang zaman dulu. Dekat highway Merapuh pun memang ramai lagi orang tengah drive. Sehinggalah jam pukul 2 lebih. Masa tu kereta dah mula kurang. Ramai orang berhenti dekat tepi jalan untuk rehat. Tapi cik teruskan juga. Orang muda lah katakan. Tapi dalam 30 km sebelum exit Gua Musang, cik dah mula mengantuk. Mengantuknya bukan biasa-biasa, mengantuk sangat. Sampai dah layu-layu dah mata dia. Macam dah nak terlelap. Jadi cik pun fikir, dia nak kena berhenti dah ni. Jadi dia pun cari spot yang elok sikit untuk berhenti. Cari tempat yang lampu jalan banyak. Lepas tu dia dah nampak satu tempat ni ada beberapa kereta, dalam 2-3 biji kereta dan juga lori. So dia pun ambil keputusan untuk berhenti dekat situ, bagi signal and then berhentikan kereta. Cik ni dia berhenti tepi jalan dan dia parking dekat satu pondok
buruk. Betul-betul tepi pondok tu. Maksudnya pondok tu duduk sebelah kiri kereta dia. Jadi dia parking dekat situ, dia nak berhenti kejap, nak rehat-rehat, nak stretching apa, isap pot dulu, nak menghilangkan mengantuk. Sebabnya dia plan untuk singgah tidur dekat R&R Gua Musang. Jadi dia pun turun daripada kereta. Turun daripada kereta tu sambil berdiri tu dia isap pot. Isap pot sambil tengok keliling apa semua. Tapi malangnya, pot tersebut tidak dapat mengurangkan mengantuk dia. Jadi dia pun kata, tak apalah, tidurlah kejap kat sini. Oh, sebelum tu ni lupa nak bagi tahu. Masa dia tengah berdiri dekat luar kereta, dia perasan kan ada beberapa biji kereta dan juga lori. Semua kereta dan lori tu semua senyap saja. Hanya bunyi kereta MyVideo je. Dan dekat jalan raya tu tak ada satu biji kereta pun yang lalu. Tapi memang dia tak fikir apa je. Mungkin sebab dah lewat malam kan. Jadi tak lama lepas pada tu, dia pun masuklah ke kereta untuk take a nap. Tidur kejap. Dia masih ingat lagi, last dia tengok jam sebelum dia terlelap tu, jam menunjukkan pukul 3.40 malam. And then lepas pada tu, memang dia tidur terus lah. Terlelap terus. Sebab mengantuk sangat-sangat kan. Dalam masa cik tertidur tu, tiba-tiba cik tersedar sebabnya dia mendengar ketukan di bahagian tingkap sebelah passenger ni. Bila dah tersedar tu, cik pun terus toleh ke tingkap tu. Allahu Akbar. Cik sangat terkejut sebabnya dia nampak ada satu figure berbentuk manusia. Tapi disebabkan dia tu baru je bangun, betul-betul baru sedar, jadi penglihatan dia masih kabur. So dia tak dapat nak pastikan macam mana wajah ataupun muka benda tu. Tapi yang pastinya, bila cik toleh untuk tengok, benda tu senyum. Yang itulah buat cik lagi nervous. Masa ni dia memang nak nangis dah. Sebab dia nak cuba sebut perkataan Allah pun tak dapat keluar daripada mulut dia. Apatah lagi nak baca Al-Quran ataupun surah-surah lazim yang lain. Korang cuba imagine. Masa cik toleh untuk tengok benda tu, duk tengok benda tu lah. Dengan pandangan yang kabur tu, cuba nak fokus. Tiba-tiba cik nampak benda tu angkat tangan dan masukkan tangan dia melalui cermin yang cik buka sikit je untuk pengudaraan. Cermin tu sangatlah sempit, tapi muat pula tangan dia masuk. Allahu Akbar. Memang cik masa tu dah rasa macam luruh jantung, nak putus nyawa. Tangan benda tu memang sama dengan tangan kita. Macam tangan manusia, tapi dia boleh memanjang. Memang masa ni air mata cik memang dah keluar dah. Sebabnya dia memang struggle gila. Dia nak cuba baca Al-Fatihah tapi dia tak dapat. Nak sebut Allah memang tak dapat. Dan masa tu tangan dia terasa macam lumpuh. Dia nak tutup cermin kereta pun tak dapat nak tekan button tu. Disebabkan dia rasa sangat takut. Dia usahakan juga untuk angkat tangan dia. Tangan dia boleh gerak slow sangat, perlahan je boleh. Pada masa yang sama, tangan benda tu yang dah menyelinap masuk melalui cermin tu, dia menuju ke arah tengkuk cik. Cik confirm ni bukan mimpi. Cik memang nampak dengan jelas. Tangan tu makin dekat dan cik dapat rasa tangan tu dah pegang tengkuk cik. Pada detik cik merasakan sentuhan tangan tu dekat tengkuk cik, Allahu Akbar. Alhamdulillah terkeluar juga perkataan tu melalui mulut cik. Dan serta-merta badan cik yang tadi rasa lemah longlai tu okey. Dan cik cepat-cepat angkat tangan dia, tekan untuk tutup tingkap. Bila cik cepat-cepat tutup tingkap tu kan, cik nampak kelibat tu terus undur dan terus masuk ke bahagian bangsal atau pondok buruk yang ada tepi kereta cik tu. Benda tu undur masuk ke bangsal tu sambil senyum dekat cik. Yang peliknya boleh pula tak terkepit tangan dia.
Cik punya level takut time tu memang rasa nak terkencing dah. Hampir-hampir sikit lagi nak terkencing. Bukan apa, Cik risau sangat. Takut benda tu masuk dalam kereta dia. Dan lepas pada dia tutup tingkap tu, Cik terus tengok jam dia pukul berapa. Tengok masa tu 3.55 pagi baru guys. Dia memang terkejut sebab dia tak expect yang dia tidur tak sampai setengah jam pun lagi. Pada masa yang sama, dia pun tengoklah keliling dia. Dia tengok lori yang tadi dan beberapa kereta yang ada kat situ semuanya tak ada. Hanya dia seorang-seorang dekat situ. Jadi apa lagi? Dia pun terus start kereta dia, terus gerak daripada situ. Masa dia pecut kereta dia tu, dalam hati dia memang tak ada fikir benda lain dah. Memang dia fikir masjid je. Mana masjid? Mana masjid? Sebabkan takut sangat pecut. Alhamdulillah, sampai juga akhirnya dekat Masjid Mekah di Gua Musang. Time tu pukul 5 pagi. Dia agak rasa lega sikit lah sebab time tu orang tengah mengaji kan sebelum subuh. Dan ada dekat situ 2-3 biji bas jugalah. Alhamdulillah selamat semuanya. Jadi Cik pun tunggulah sekejap untuk solat subuh dekat masjid tu kan. Selesai dia solat apa, and then dia pun teruslah bergerak ke kampung dia, iaitu Bacok, Kelantan. Sampai dekat Bacok tu dalam pukul 9 pagi. Oh, tak tercapai juga ajak dia untuk sampai dekat Bacok tu sebelum subuh. Sampai je dekat Bacok, Kelantan, Cik disambut oleh family dia. And then dia terus ceritakan apa yang jadi dekat dia ni dekat abang dia. Kemudian abang dia cakap, betul kamu tengok ada kereta masa membeti tu. Cik jadi terfikir, apa benda ni? Betul juga kan? Takkan dalam masa 15 minit semua dah gerak kan? Uish, takkanlah semua yang Cik nampak tu hanya mainan syaitan. Cik ada titipkan pesanan untuk korang. Niat dia kongsi kisah ni bukan nak takut-takutkan korang, tapi nak minta korang beringat-ingat, especially pengguna jalan raya yang nak balik ke Pantai Timur. Selalulah istighfar dalam kereta tu. Kalau mengantuk, tidur dulu. Dan sebelum tidur tu jangan lupa baca ayat kursi dan 3 kul supaya tak diganggu dengan makhluk halus macam Cik tadi. Dahlah solat lewat, nak tidur tak baca apa. Ayo. Tanpa kecek banyak-banyak lagi, marilah kita tengok dengan cerita Allah. Apa aku gagak ni. Cik ni dia kerja dekat Shah Alam. Oh sorry, tadi ni ayat kecek Kelantan pula dah. Cik ni bekerja dekat Shah Alam. Rumah sewa dia pula berada di Balakong. Jadi pada hari tersebut dia memang plan dia pun bangun daripada katil tu, terus basuh muka sikit, minum air sikit, lepas tu terus capai semua barang-barang yang dia dah packing dan masukkan semua barang tu kat dalam kereta. At that time, kereta dia parking depan surau. Cik pun buka kereta, letak barang apa semua dan dia nak pandaskan pula dah. Ketika tu adalah peak season. Ini lupa pula nak buat research. Tanpa fikir panjang, Cik pun mulakanlah perjalanan dia daripada Balakong menuju ke Gombak. Cik pun tanpa fikir panjang, dia pun mulakanlah perjalanan. Aku ni bila nak siap cerita ni. Lepas pada tu Gombak tu, bolehlah Cik ni pecut sikit sebab dia nak kejar untuk solat isyak dulu. Alhamdulillah, dia sampai dekat Petronas Genting Sampah. Lepas pada tu Genting Sampah cai apa pula tu Gombak. Lepas pada tu Gombak, bolehlah Cik pecut sikit untuk dia kejar solat maghrib, solat isya, solat aku kira ni.